para peserta yang sebelum ni tak dapat nak mengikuti langkah-langkah tu, memang dia sampai last kali dia memang sangkut. So hari ni tuition pada 2 April tahun 2020. Jadi para peserta yang selepas ni masih lagi tak boleh tu, you check balik rakaman ni. Lepas tu kembali kepada nota-nota yang kita buat tu. Jadi pada sana kita akan faham. Saya mesti ingat step tu bila you cikgu belajar step tu biasa, balik semula kata kunci tu, step number tu perlu ada tulis. Kalau tak boleh, go back macam darjah 1 tu, macam tadika tu, tulis satu-satu. Nombor 1 nak buat apa, nombor 2 nak buat apa. InsyaAllah kalau sampai step 38 cikgu tulis benda tu, yang tak berjaya buat tu insyaAllah boleh buat. Tapi kena tabah selalu. Okay, yang image ni adalah slide presenter, yang mana yang PDF note yang saya kongsikan tu, cikgu buat step tu satu-satu. Warna buku nota cikgu tu, ambil buku nota tu, kan saya nak ajar macam ni, ni ambil buku nota, ambil pensel, color dan sebagainya, tulis. Hari ni nak belajar apa? QR code. Okey, kata kuncinya apa? QR code nombor 1 mesti ada laptop, mouse kan, itu salah apa nama peranti lah. Tapi yang pertama tu kena Google Form. Google Form ni guna warna purple sebab Google Form kan purple. Warna purple. This is how I teach in university. I don't care. People nak cakap apa tak peduli. Asalkan dia orang boleh faham. Sebab saya pastikan student-student saya semua cemerlang. Tak kira lah cikgu yang mana slow tu, don't worry. Kita akan ajar satu-satu. Macam ajar sekolah rendah. Mana nak cepat? Kan? Entah mana lah warna purple ni tak ada, tak apalah, gantilah warna apa yang ada ni. Tak tepat korek ni. Saya punya warna hitam ni. Saya lah ambil hitam lah. Okay, sebab warna ni memang sangat penting. Okay, satu mesti ada Google Form. Okay, nombor 2 memang kena warna hijau sebab kita nak buat Google Sheet. Google Sheets. Okay, minta maaf lah yang mana yang dah laju tu, yang untuk instrument learner ni saya terpaksa ajar macam ni. Jadi tulis cikgu. Kalau cikgu dah tulis kata kunci ni, insyaAllah selamat. Okay, sebab tahu yang pertama ni mesti ada Google Form, ada Google Sheet. Lepas tu nanti kena ada QR code generator tu. QR code generator ni duduk dalam add-on. Dia adalah add-on yang ada dalam Google Sheets ni. Okay. So jadi saya akan tulis kat sini. Sini, Control M. Kat sini. Yang pertama, Google Form. Kata kunci dia apa? Kata kunci dia. So kita kembali kepada step by step. Ni memanglah panjang ceritanya. Tapi terpaksa buat ni. Kalau tidak, salah nanti kejap ya, layout dia. Ni. Okey, pertama kata kunci. Pertama mesti ada Google Form. Google Form. Nanti saya share ni ya. Share. Okay, ada share link. Sorry saya nak cepat. Saya tu tak payah nak buat bit.ly tu. Save. Saya copy link ni. Saya pergi tampal dekat chatting ni. Jadi boleh cikgu mengikuti ni. Control V. Saya dah ikut semua step, dah dapat QR code. Bila test QR code, dia masuk ke form yang submit another response. Tak sure step mana yang salah. Submit another response. Cikgu, kalau cikgu dapat submit another response, maksudnya betul. Step tu betul. Tak payah buat apa-apa lagi. Takut kalau cikgu scan, dia keluar QR code, submit another response, you don't need to do anything cikgu. Ni betul. Cikgu Nur Hazimah binti Ahmed. Betul. Step ni betul. Kalau cikgu scan, keluar nama orang, itu salah. Ya, ini jadi saya yang step-step yang saya tengah ajar ni, ni dekat sini link ni. Kalau cikgu tekan link ni, cikgu akan masuk dekat tuition ni. Yang tuition ni sebab saya kena ajar daripada zero. Okey? Sebab bagi peluang pada cikgu-cikgu yang apa nama beginner, seluruh tu dia tak faham. Jadi minta maaf lah, yang laju tu tak apalah, dah faham. Ya. Saya dah berjaya hasilkan kod. Apabila scan kat QR code tu nampak link. Tekan link baru nampak respon form. Saya berjaya hasilkan QR code. Apabila scan kat QR tu nampak link. Tak boleh nampak link. Dia terus saja hantar sebenarnya. Tekan link baru nampak respon. Salah. Dalam sheet ada 2 timestamp dan 2 kali nama. Step mana silap dia. Okey, tak apa cikgu Chai. Lepas tu kita akan buat step by step. Okey. Definitely you akan buat salah. Sebab ini the first rule. Kalau cikgu salah satu step pun, okey, katakan step itu ada 38, cikgu salah step yang ke-6 ke 7 ke atau mana-mana step di antara 1 sampai 38, cikgu memang akan kembali ke step pertama balik. Mesti you ada silap. Tak mungkin you boleh sampai 38 tu sebab cikgu silap aja mana-mana step di antara 1 sampai 38,
cikgu tak boleh sampai ke 38. So kepuasan tu tak dapat dalam buat QR code auto attendance. Sebab kita sekarang buat QR code auto attendance, kita nak scan aja dan terus submit. Itu saja. Itu dia punya objektif. Bukannya kita scan, keluar Google Form, nak isi, keluar link, tak ada. Itu semua tak ada. Itu sebabnya namanya auto. Automatik. Kita ke scan aja. Nama Muhammad Sofian. Tekan nama Muhammad Sofian telah tertera di Google Sheet. Tekan nama Aminah, ada tertera. Tekan nama Ayu Chong ni, masuk. Tekan nama Cikgu Chai, keluar Chai. Okey? Jadi Cikgu Chai, UC, nanti kita akan buat. Sebab yang kalau cikgu kata saya berjaya ikut, apabila tekan scan nampak link, tak berjaya. Fail. Okay, sorry to say. But you say that you have to make it QR code. Bila saya scan you punya QR code, dia terus kata submit another response. Itu betul. Cikgu Nur Hazimah itu sebenarnya adalah akhir punya tu. Dia mesti keluar macam tu. Alright. Cikgu Chai, you have to do it again. Dia tahu apa ada soalan lagi? QR code monkey tak ada. Okay, Cikgu Rina, tak payah QR code monkey. QR code monkey tu untuk level 1. Itu macam mana cara basic, macam mana nak create QR code. Kita tak cakap tentang QR code monkey pada hari ni. Kita terus belajar tentang bagaimana nak buat auto attendance. Dia dah sampai level 2 sebenarnya. Okay, untuk Cikgu Rina, Nordin tak apa sebab patutnya pada 21 September 2019, bila saya ada buku kelas, Cikgu Rina tak datang. Jadi tak apa, nanti kita akan buat lagi sesi online, kita belajar tentang level 1. Memang level basic habis tu. Maksudnya semua start daripada zero, tak tahu apa-apa pun tentang QR code. Dia nak juga belajar daripada penjanaan QR code daripada zero. From zero to hero, itu level zero to hero. Now level LIDA kita panggil. Learn, explore, discover, adventure. LIDA, LEDA. Learn, explore, discover, adventure. Okay. Ini ada apa? Okey, tak ada ya. Okey, tak ada soalan. Kalau ada soalan, ni type sini atau onkan mikrofon tanya. Sebab nanti saya tak perasan you ada soalan. Bagus Cikgu Nazimah. Teruskan ulang kaji. Don't worry. Do not give up. Sebab apa? Kalau semua dah okey nanti, baru sebab tu saya bagi ruang masa supaya sebelum kita pergi ke level 2. Sebab ada yang tak sabar-sabar, dia kata saya nak pergi level 2. Saya tak boleh cepat sangat. Kalau cepat sangat, yang grup yang ramai-ramai nanti dia tak boleh ikut. Dia tak faham lagi. Okey. Right. Kita lihat tuition ni, Google Form. Okey, kata kunci dia lagi satu adalah Google Sheet. Saya sampai terpaksa buat macam ni. Kalau saya tak buat macam ni, yang group yang slow learner, dia tidak boleh berjaya. Ni. Nampak tak ni? Kata kunci pertama, kena Google Form. Kedua, Google Sheet. Kalau awak tak ada kata kunci ni, you tidak memahami, sebenarnya you buat tu, sorry to say lah, perkataan Melayu dia cakap membabi buta. Dalam bahasa Inggeris ni, you have no direction. Kamu tidak ada direction sebenar. Sebab kamu tak ada asas. Google Form tak ada asas, Google Sheets, tiba-tiba nak terus buat macam orang lain gitu. Tak boleh. Kita kena faham dulu apa benda tu Google Form tu, apa benda Google Sheet tu. Jadi asas dia selagi dia tak boleh bentuk Google Form tu, ni. Mana pointer? Google Form ni you tak berjaya buat, you tak dapat Google Sheet ni. Sebab dua-dua ni memang dia saling berkait rapat. Apa-apa saja diisi sini, di kata kunci dia adalah Google Form, cikgu isi sama dengan cikgu scan. Bila cikgu scan, data mesti masuk dalam Google Sheet. In between ni yang baru datangnya QR code. Right. Okay. So dalam Google Form tu sendiri, dalam Google Form, kita nak create, kita nak bina prefill link. Prefill link. Preferred link ni adalah sama dengan perkataan dia. Daripada sana dia akan membentuk, kita akan bina preferred link. Dash. Lepas ada preferred link, dia akan bina string. Right. String ni apa? String tu yang panjang-panjang ni dapat tu nanti. Lepas dapat string ni, kita akan copy dan bukan modify. Kita akan modify dulu. Modify. Saya guna perkataan bahasa Inggeris lah senang kata kunci. Kata kunci sama dengan keywords. Sebab ni saya kena hantar pada Google Keywords. Google Form, bina prefill link. Dari prefill link kita dapat string yang panjang tu. Long coding. Lepas tu kita akan modify from view response.
Juga ada buku cikgu tulis kalau dia kamu dapat belajar respond response respond kepada form response. Okey, saya present ni. Sini kena merahkan dulu. Mana warna merah saya? Oh, tulisan merah ni. Ni tu. Boleh tak? Okey, kita bold kan. Oh, ni. Merah. Okey. Tak mau merah lah, sakit mata lah. Kuning. Hijau lah. Okey. Form respond, ini ke kanan sini. Okey, saya kembali semula sini. Okey, boleh present. Okey, cikgu tengok dekat sini ya. Ada pointer. Okey, pointer. Tengok dia punya kata kunci keywords dia, kita akan binakan Google Form. Lepas bina Google Form, dia akan bina prefill link. Okey, bila kita buat ni, bila bina prefill link, dia akan satu string ni, dia panggil string yang long coding yang panjang tu, tak apa benda panjang dia tulis tu. Dan sekali ada tulis nama orang tu. Okey, kita akan modify, kita akan tukar view respond, salah hijau ni. View respond res. Res respond pon. Dia kan dia sambung ayat ni, tulisan ni. Okey. View respond kepada form respond. Perhatikan di sini ni, pastikan dia huruf besar. Capital letter. Kalau dia small letter tak jadi. Dia keluar yang bukan-bukan. Ini pun huruf kecil, nampak huruf kecil semua. Okey. Ni semua huruf kecil. Kita tulis form respond. Okey. Lepas tu baru kita boleh pergi kepada Google Sheet kita ni. Right? Step by step. Okey. Kita tengok ada soalan tak? Ada apa-apa soalan tak sampai peringkat ni? Okey, betul. Aminah, betul. Mimis. Okey, tak apa saya tahu. Okey. Good. Okey, kita kembali kepada statement kat sini. Kalau kita tengok statement kita dah buat, statement ke-7, type nickname of the student, e.g. Aida, submit, go back to form editor. Okey, sekarang apa saya nak buat? Saya akan buat semula daripada zero. Okey, saya akan buat ni sebab saya akan explain dulu sampai statement ke-15, lepas tu saya akan buat hands on bagaimana saya buat daripada zero. Cikgu-cikgu, kalau ada laptop, cikgu buat. Okey, yang tak berjaya buat tu, insyaAllah kita boleh buat. Okey, kita akan pandu daripada sana. Sebab kita punya objektif, kita nak create dulu prefill link ni. So, kebanyakan students, dia salah dekat prefill link ni. Sebab kalau prefill link ni tidak difahami sepenuhnya, dia tidak buat secara yang betul, dia tidak akan jadi punya QR code ni. Tak akan jadi. Ya? Okey. Apa step yang ke-11? Saya akan ke step 15 lepas tu kita akan step, saya akan buat satu-satu. Step ke-15, kita akan masukkan nama student kita. Katakan nama student tu Aida. Okey, kita masukkan ni, kita dah type dulu, kita letak title, ni Google Form kita, nama kat sini, letakkan nama Aida kat sini. Alright, get link. Lepas tekan get link, nanti dia akan keluar benda ni. Share this link include the preferred field responses. Copy link ni. Okey, bila you copy link ni, biasanya kita akan gunakan notepad, tapi disebabkan bila saya present, baru saya faham bahawa dia tidak keluar di paparan ni. Saya nak tengok kalau saya letak sini notepad, N-O-T-E. Okey, notepad ni. Boleh keluar di paparan. Notepad sini kita nak tampalkan string kita yang panjang-panjang ni. Semalam kita guna Google Doc. Okey, kita gunakan notepad. Mungkin saya present yang part tu je. Ini dah keluar the whole screen ni, mungkin dia boleh keluar. Jadi kalau saya boleh nampak ni, saya boleh nampak cikgunya kat sana. Alright, okey. Kalau ada apa-apa soalan, cikgu bukakan mikrofon ataupun cikgu tag saya. Sebab saya tak boleh nampak teks ni. Nanti kejap apa namanya, copy and paste string dalam note pada Word, nanti saya copy ke dalam Google Sheet. Tak payah. Jangan copy dalam Google Sheet. Okey, cikgu Sofian tak perlu copy dalam Google Sheet. Dia automatic dia keluar kat Google Sheet. Ya. Cikgu nak paste kat notepad atau Word, itu saja. Follow yang cikgu cakap. Saya cikgu hari ni, cikgu follow je. Cikgu jangan pergi ubah ikut you punya cita rasa, tak boleh. Nanti sampai akhirnya dia jadi lain. Kita nak buat aiskrim nanti dia jadi bubur. Lain pula nanti dia kata. Lain kita buat, lain dia jadi. Nanti saya yang pening. Okey. Okay, ikut je yang mana saya buat. Okey, kita check balik kita punya step tu.
Alright. Nanti baru saya buat and so on dah dapat get link. Lepas tu apa step yang ke-13? Step 13, type notepad. Okay, and search bar and paste the link at the notepad. Ni nak bagi string ni yang panjang ni. Panjang ni, semua panjang ni. Nampak? Sebab saya key in nama Aida, dia keluar Aida kat sini. Kalau saya key in nama Zara, dia keluar nama Zara dekat sini. Nampak nama Zara ni. Okay. Jadi saya ambil pointer. Tengok type notepad, keluar kat bahagian search, type notepad. Notepad keluar, kita copy benda yang panjang ni. Ni benda yang panjang ni. Sampai perhatikan dengan teliti, di sini ada dua tau, dia punya equal sign ni. Nampak ni satu, ni lagi satu. Jadi bila copy nanti, copy the whole thing sampai nama yang last punya ni. Ni yang kat last ni. Ya. Sama juga yang bawah ni, saya contoh. Okay. Cuma yang kita nak ubah, view form kepada form response. View ni nanti kita delete. V-I-E-W ni delete, form response. R tu huruf besar. Okay. Notice the URL semua similar except the last string. Sebab apa? You tengok kalau tengok URL ni yang panjang ni panggil URL ni, HTTPS ni. S ni ada secure ni. Okay. Ni semua nampak, semua sama ni. Semua ni sama ni. Semua sama. Dia yang tak sama last kali ni je. Nama di dua ni tak sama. Kalau cikgu tengok pada YouTube, dia akan guna ID pelajar. Kalau saya buat dia ID pelajar, nanti cikgu pun tak tahu. Katakan ID pelajar 112. Ni siapa ni 112? Baik saya letakkan nickname dia. So nickname dia adalah Aida atau Zara. Itu je. Alright, tu step yang ke-16. Okay, lepas tu baru kita pergi kat Google Sheet, creating responding. Okay, sekarang kita akan buat daripada zero. Sekarang saya nak tanya ada soalan ke tak ada soalan dulu. Sampai belum kita pergi ke step tu. Okay, cikgu-cikgu semua boleh faham Kalau boleh faham, je stack sana boleh faham, kita boleh proceed untuk saya buat daripada zero. Kalau ada soalan nak tanya, cikgu boleh buka mic dan tanya. Cikgu Yusri okey Cikgu Yusri? Ini semua dah expert dah ni. Doktor. Ya. Doktor, Assalamualaikum doktor. Saya dah ikut semua tu doktor. Cuma bila buka respon tu, satu je respon dia. One person je, yang the first name je. Maksudnya masa cikgu first respond. Okey, macam ni. Senang aja. Cikgu punya Google Sheet tu. Cikgu Fatia buka sekejap mic kejap. Cikgu Fatia. Okey, macam ni. Cikgu punya Google Sheet, cikgu share dengan saya. Boleh? Lepas tu nanti kita belajar sama-sama dekat sini. Saya baru buat yang ni lah, yang sebelum ni saya buat banyak kali tu dia macam tu. Bila saya dah yang copy link tu, paste tu kan. Lepas tu buka balik dalam form yang tu. Tengok yang respon tu satu je. Walaupun saya dah buat katakan 4 nama kan. Untuk yang saya dah buat link tu kan. Maksudnya QR code tu dah keluar banyak sampai last tu. Betul, 4 nama. Tapi bila cikgu scan nama yang berkenaan, dia tak nak keluar nama yang seterusnya, betul? Ya. Saya cuba balik boleh doktor? Saya try balik sini. Ya, jadi itu yang saya nak buat sekarang ni. Maksudnya saya nak pandu cikgu Fatia buat daripada zero. Kita buat daripada step 1 sampai dia punya step yang you sangkut tu. Saya cuba doktor. Cikgu yang lain berada bersama-sama kita ni, dia akan belajar kat mana silap dia. Sebab tu saya dah cakap, dia mesti ada silap dekat pre-filling. Sebab tu yang lain tu tak ikut. Sebab bila kita drag ke bawah, turun tu, katakan nama pertama nama Aida, nama kedua nama Zara, nama tiga nama Ahmad. Jadi dia ambil yang atas saja tau. Yang bawah ni dia tak nak ikut. You got me? Kemungkinan cikgu punya pre-filling tu dia warna hitam. Dia tak copy yang atas tu. Sebab you tengok sini, saya nak tunjuk je ni. Jangan tutup mic je nanti cikgu boleh tanya soalan. Dekat sini tengok nanti saya present dia. Okey sini. Okey, cikgu tengok dekat sini kesilapan dia dekat mana? Dekat somewhere around here. Bila cikgu highlight tu, dia mungkin ada dia silap dekat sini. Dia tak copy yang orang yang seterusnya. Sebab apa? Nanti kejap. Sebab apa? Bila kita buat cikgu tengok dekat sini mana saya punya drive. Okey ni. Mana saya punya aku internet EDD. Okey. Okey tengok dekat sini. Alright. Nanti kita buat balik. Okey, tengok respond link dekat sini. Okey. Dekat mana tau silap dia? Okey, saya panjang ni sikit. Okey, bila kita buat respond link, ni. Generate link ni. Okey, generate link ni bila kita tekan dia patut terus dia pergi hantar dah. Alright? Kat sini. Dia silap dia dekat sini. Jadi sebab bila kita buat respond link ni dia formula dia D2 dan C2. Dia ambilkan generic URL ni dengan C2, dengan nama dia ni. Sebab generic yang panjang ni adalah apa? Prefer link yang ini.
Yang ini. Ini, prefill link yang ini. Dia ambil yang ini sebenarnya. Ni sama je. Atas sampai bawah sampai 20 ke sampai 100 ke, benda ni tetap sama ni. Dia tak sama tu bila dia ambil yang dekat C2 tu, nama pelajar tu. Jadi cikgu dah sangkut sambil round ni, mungkin ada hilang titik ke entah apa kat sini dia hilang. Dia tak boleh ambil tu. Dia ambil yang atas je. Bawah ni dia orang tak boleh baca. Jadi kita pergi kat Google Sheet ni semula dekat sini. Jadi bila cikgu drag benda ni, saya tak pasti cikgu pakai mouse ke, cikgu pakai jari ke apa ke, dia mungkin dia tak dapat formula yang dekat sini. Jadi bila kita kata contoh Dr. Johaida ni, bila saya tarik benda ni, dia nampak Johaida dah keluar. Dia ambil daripada C2 ni formula ni. Jadi benda ni nanti bila kita highlight dua-dua ni, kita buat QR code, dia akan baca respon link. Macam contoh saya tekan respon link Kelly ni, atau tekan respon link saya test. Saya tekan. Nampak dia submit respon. Jadi kita tengok respon Kelly. Keluar tak Kelly ni? Nampak? Kelly keluar dekat sini. Maksudnya, Kelly punya link betul. Okey, contoh kita ambil cikgu Rimi ni. Tengok saya test link ni. Ni sama juga dengan saya scan. Saya test ni, saya klik dekat sini. Nampak dia submit respon. Okey, kita check Rimi. Rimi keluar. Maksudnya, di sini tidak ada masalah. Cikgu punya masalah dekat generic URL ni. Ini yang cikgu kena buat semula. Atau nickname dia ni. Nickname ni tak betul. Kalau nama pelajar tu panjang, macam Rimi Mas Adila, you nak juga keluar perkataan campur Rimi Mas keluar kat sini. Cikgu kena letak campur ni. Atau underscore pun boleh. Lepas tu buat benda ni drag ke bawah semula. Kalau tidak tak boleh, tak jadi. Kalau cikgu terus tukar kat sini, dia tak jadi, dia tak ikut. Ya, silap dekat generic URL. Definitely you ada salah kat sana. Mungkin internet connection ke whatsoever ke dia tak capture. Bila dia tak capture benda ni, you tidak boleh buat respon link. Respon link ni lah sebenarnya yang bila scan, QR code kita scan, dia baca ni sebenarnya. Ni yang dibaca ni. Jadi contoh kita ambil lagi sekali. Nur Elina Abdullah. Okey, katakan saya scan benda ni. Saya tak scan lah. Sebenarnya saya sama je scan, kita test. Okey, sama dengan klik link. Okey. Yang cikgu yang tanya soalan nanti, kalau you keluar macam ni, QR code auto-attended didik, submit another response, betul. Itu adalah yang sepatutnya dapatnya. Because dia yang penting ni, your response has been recorded. Okey, nak tengok betul tak? Kita pergi balik dekat kita punya database ni, tengok kat form respon dia. Nampak Nur Elina dah keluar. Nur Elina pukul berapa dia datang? Pada 12.42. Ni contoh dia. Nur Elina dah buat. Jadi itu yang kita nak buat ni, macam contoh nak hantar buku dan apa semua. Jadi setiap orang ni, bila kita buatkan QR code, kita scan mereka, nak tengok katakan contoh Muhammad Soleh. Dia dah hantar buku tak? Kita scan dia punya buku dia. Buku tulis dia kita scan. Lepas tu okey, Muhammad Soleh dah hantar. Jadi kita tengok ni. Nampak? Abel Mat ni dah keluar. Sebab saya gunakan dia punya nickname dia Abel Mat. Okey, itu sebab dia keluar Abel Mat kat sini. Nampak? Okey, Cikgu Fatihah dekat situ. Jadi silap dia dekat generic URL. Generic URL tidak boleh salah. Kalau generic URL salah, yang semua kat depan ni semua salah. Respon link dia akan salah. Ini tak ada apa sebab ini dia ambil daripada sini je, tampal kat sini je. Sebab you nak ini keluar dekat QR code. Okay, kita tengok apa yang ada QR code saya. So yang saya nak student hantar tu adalah QR code attendant tu. Ada QR code. Mana QR code auto attendant didik. Mana dia punya tu buku saya QR code. QR codes. Okey. Sepatutnya dia mesti keluar macam ni. Mana QR code saya? Ni. Okey mana saya punya okey ni. December March. Dah hilang. Tak apa. Ni contohlah. Sepatutnya dia kena keluar macam ni. Yes. Dia kena keluar nama dia macam ni. Ni. Nama-nama yang itu yang keluar ni. Okey, nanti cikgu akan tanya saya, ada perkataan tulis name kat sini kan? Kenapa? Sebab bila cikgu highlight, jangan highlight yang atas ni. Ni jangan highlight ni. Highlight yang bawah ni je. Ni yang nak jadi QR code. Ni. Daripada Haji Sadli, contoh, sampai Dr. Bashar ni. You highlight ni. Kalau ada student, nama student tu lah highlight sampai sini. Jangan ambil responding name ni, so nanti name ni akan keluar dekat sini. Kita tak nak ada tu. Boleh faham kan? Itu je cerita dia. Tu name je tu sebab you ambil daripada name. Tak nak name tu. Bila dah jadi banyak-banyak ni, sebab kita gedor-gedor, lepas tu nanti cikgu crop je lah pakai snip. Type snip. NIP. Snip pintu ni. Macam cikgu Jabar ni kan, cikgu ambil ni new ni, cikgu crop je benda ni. Ambil ni. Dah. Lepas tu nak buatkan tagging untuk dia kan. Copy ni. Buka Google Doc yang baru. New ni. New document. Cikgu tampal aje lah kat sini.
Paste. Paste kat sini. Okey, cikgu tampalkan. Lepas tu letaklah gambar dia ke atau maklumat dia semua kat sini. Senang. Lepas tu potong ni, ambil gam ke apa, gam kat buku dia atau panggil dia gam sini. Dia kata 6 kan. Cikgu print ataupun ni hantar pada mereka punya email semua. Okey, Jabbar, kau pergi print ni dengan kau punya, kau tampal kat buku kau. Tapi kau ini sebab di next class kita nak letak password pula. Ni kalau tidak dia nanti dia scan sendiri. Tapi ni sebenarnya untuk cikgu je. Kalau tak nak, cikgu buat je satu kad manila yang besar tu, tampal je dekat dinding ataupun tampal je dalam buku diary cikgu ke, benda-benda ni tampal aja sini yang mana tu semua. Okay, student Jabbar dah hantar, cikgu scan sendiri. Jangan bagi kat mereka pun boleh juga. Scan dah. Selama ni student mana ada sama macam saya 200 orang. Saya ada 200, saya terpaksa guna cara macam ni. Okay, Doktor, saya nak tanya lagi satu lah doktor. Saya ni sebenarnya masalah satu lagi saya ni, bila saya saya nak macam boleh present ke macam mana? Ya, saya nak tengok saya punya yang doktor punya nota tu, yang doktor bagi nota tu. Boleh tak ke depan nombor 7. Nombor 7 doktor. Nombor 7. Step ke berapa? Nombor 7. Okey, step yang ke-7. Sebentar ya. Sekejap. Step ke-7. Okey, saya present dulu. Okey, step yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Right, yang dekat sini. Okey, cerita. Nombor 7, 8 ni, kita type seorang nama pelajar je kan? Tak payah type 4 orang pelajar ke? Go back to form editor tu. Cukup. Satu seorang je? Sebab saya nak akan pre-filling tu. Nombor 10 tu. Saya, bila saya buat seorang aja, cuba doktor buat step yang ke-11. Saya dah dapat generate pre-filling tu kan. Lepas tu saya dah copy dalam saya punya notepad tu. Betul. Saya dah nombor 13 tu semua saya dah saya dah buat. 14 pun dah siap, dah dapat. Okay. Repeat tu dapat juga semua, saya dah dapat lah. Saya dah tukar semua. Okay, doktor 17 lah. Go to 17. Okay, 17. Okay. 17 in the notepad replay. Itu saya dah buat semua. Copy the need tu saya dah buat. Okay. Repeat the 19 tu dah. Semua dapat. Okay. 20 lah. Bila test keluar ni? 20. Test keluar lah. Okay. 20? Ini nak test, yang nak test ni ke mana doktor ya? Yang before tu doktor. Slide before. QR. Repeat the same step for Zara string ni. And then we have to. Okay, dia macam ni. Okay, I stop there first. Tidak. Step yang ke-19 tu sebenarnya saya nak tunjukkan walaupun cikgu Fatihah letak nama Zara, dia string yang depan tu tetap sama dengan Aida. Itu saya faham doktor. Sama. Itu saya dapat. Itu okey. Cuma bila step yang ke-20, tengok 20 tu 20 ni kita nak check kat mana step 20 ni? Step 20 tu 20 ni saya fail. Bila I click for responses ni, dia dapat satu je nama. Okay, alright. Responses satunya ialah sebab you buat Aida je. Zara dah buat? Saya dah buat Zara semua tu. Zara saya dah buat nama-nama 4 orang nama lah dalam pre-filling tu. I dah copy semua. I masuk dalam notepad tu. Lepas tu copy yang tukar form respon tu kan. Dia tak keluar. Lepas tu copy, lepas tu paste kan. Empat tu saya dah buat macam tu. Cuma bila saya go to yang step ke ni, yang ke respon tab tu, dia tengok dia tunjuk satu je, tu yang saya pening kepala tu. Bukan. Okey, maksud dia macam ni. Saya faham. Masa cikgu buat yang pertama, dia okey. Okey. Masa cikgu buat yang nama yang kedua, ketiga, keempat, cikgu punya respon link tu ada yang missing. Sebab dia komputer. Dia macam ni cikgu. Dia memang betul ni. Kalau tidak dia mesti keluar punya. Okey, tak apa, nanti saya akan buat. Kita akan buat bersama. Okey, selepas ni kita buat hands on. Jadi saya dah faham kat mana keluar. Kenapa dia tak keluar 2, 3, 4? Selalunya kalau komputer dia tetap coding dia tetap sama aja. Sebab apa? You tengok step yang kat sini. Kita tengok step macam ni. In the notepad, replace the string view form to form response. Okey, cikgu dah buat ini semua. Kemungkinan kalau cikgu nak copy yang ini, nak tampal kat address bar tu, okey, semasa dalam proses nak tampal benda tu, you copy paste tu, ada benda kat sini yang hilang. Dia kalau hilang walaupun satu huruf pun, dia tidak jadi. Dia tak keluar. Doktor, saya satu lagi saya nak clarify lah.
address bar tu sebenarnya dekat notepad tu ke? Sorry, apa soalan ni? Sorry. Saya tak berapa clear yang address bar tu actually dekat notepad ke? Bukan. Address bar yang ini cikgu. Yang ni atas ni, yang banyak-banyak ni. Ni yang campur ni. Ni address bar. Contoh kan, cikgu tengok ada contoh. Saya ni kan, saya nak respon ni kan, saya nak test Suhaidi ni kita kan. Saya ambil ni, saya copy kan. Saya letak kat address bar. Ni nama address bar ni. Okay, saya nak paste kat sini. Dia ada dua, satu paste and go. Saya tekan je paste and go ni, ada cepat kan, nak tengok dia keluar tak? Dia baca. Kalau dia baca nama Suhaidi ni, dia boleh baca ni, maksudnya dekat kita punya sheet ni, dia mesti keluar nama Suhaidi. Nampak? Faham tak? Saya yang tak clear tu address bar tu, sebab hari tu mungkin saya ada gangguan anak saya tu. Saya tak apa. Nanti saya pergi belajar saya cari. Gurau. Tak ada apa. Okey, jadi miss kat situ. Cikgu miss dia dekat part ni. Okay, ulang balik tak tu boleh tak yang tadi tu, yang nota tu. Nota yang nombor. Okey, ulang balik nota tu kejap ya. Sekejap di sini. Okey. Yang Aida tu. Yang tu kan, copy tu. Copy new and paste to the address bar and press enter tu, actually kita nak kat mana tu? We want to paste kat mana tu? Copy tu dekat notepad kan? Betul, copy kat notepad. Cuma bila cikgu copy tu dengan Aida tu sekali. Ni daripada notepad kan dulu. Ya. Saya tukar kepada respond, dia tidak akan tulis your form has been responded. Kalau cikgu tulis view form, dia akan keluar nama Aida. Dia akan keluar dekat tu, keluar balik editor nama Aida ni balik. Kita tak nak keluar nama Aida ni. Kita nak terus for respond bahawa Aida ni mesti muncul dekat Google Sheet. Boleh faham? Sebab respond maksudnya kita nak bila dia scan sama dengan bila dia trigger link tu, dia terus capture Aida masuk dalam Google Sheet. Itu saja. Tak nak keluar lagi nama Aida dekat form, tak nak muncul lagi apa nama Google Form. Kalau cikgu tak percaya, cikgu buka balik view form ni, ini kalau ini semua, cikgu ambil copy ni, tampal dekat address bar, nanti akan keluar satu form kat sana, dia tulis nama, name, Aida. Kita tak nak benda tu. Doktor, sekali lagi lah, saya rasa kesilapan saya copy new string tu daripada notepad tu. Okay. Lepas tu saya paste juga kat notepad tu. Sebenarnya nak paste kat mana saya tak berapa clear lagi tu. To the address bar. Kita paste kat Google Sheet. Google Sheet? Maksudnya macam ni. Saya dah copy daripada notepad. Saya faham you punya masalah. Okay, sini. Sebenarnya benda ni dah ada sini. Okay, saya copy ni kejap Sebenarnya, mana notepad saya? Okay, notepad. Benda ni dekat sini. Control V. Saya copy ni, tukar dulu yang form response sudah tukar. Benda tu sepatutnya keluar ni. Sebenarnya dekat sini nampak tak form response ni? Nampak tak ni? Ya, dah nampak. Sebenarnya sebelum ni, bila you buat pre-filling, dia tidak keluar form response. Dia keluar view response. Betul? Ya, betul. View form. Ya. Okay? Asal dia bila you buat tekan pre-filling, dia tukar sini view form. Tapi sekarang you tukar kepada form response. You buang perkataan view tu, you tambah perkataan response kat belakang. Cuma beza dia, you nakkan string ini sebab masa you buat Google Form tu, dekat sini dah ada nama Aida kat belakang ni. Betul? Atau nama Zara, you tak nak nama student tu, you nak depan ni je. Ni semua ni sama. Okay? Benda ni semua sama, you copy benda ni yang panjang-panjang ni sebab tu kita kena pakai mouse. Kadang-kadang cikgu dia pakai jari. Dia miss walau satu huruf pun dia tak nak jadi punya. Sebab saya tak pakai mouse tak doktor sebelum ni. Betul lah. You ingat tak, you kembali kepada saya punya lecture ni, lecture mula-mula dulu, saya dah cakap, nampak tak ni? Cakap dengan student you. Sebab tu bila you jadi cikgu, you cakap student, kenapa you tak nak ikut cakap saya? Kenapa you tak boleh dapat jawapan? This is the problem. Because they don't follow the rule. Pertama, you nak laptop. Kedua, you nak mouse. Saya tak peduli lah you ada mouse ke tak ada mouse, you follow. Sebab kalau you tak berjaya, I pun tak tahu dekat mana you punya masalah. Sebab kalau you ikut betul saya punya rule tu, insyaAllah mesti boleh dapat punya. Tapi tak apa. Sebab apa? Sebab sebelum ni, saya dah buat di alam nyata. Mereka guna jari. Bila dia guna jari, dia dah highlight benda tu, dia terlupa. Bukan terlupa, dia termiss. Mana saya punya notepad? Dia miss dekat sini. Dia hilang satu huruf kat sini, dia highlight, dia terlupa ada benda yang dia tak dapat capture kat sini. Bila dia test, tak jadi benda tu. Boleh faham Cikgu Fatihah? Maksudnya address bar tu, kita kena address bar yang atas ni. Saya rasa dia punya term address bar tu tak clear doktor. Ni? Sebab ni address bar, ini namanya bar ni
Ni bar, ni address lah. Kita nak letakkan address ni string tu dekat sini. Oh, Nak test. address tu dekat G Google ni? Ya. Oh, saya tertinggal masa tu anak saya kacau tu, saya tak tengok doktor punya video. Tak apa. Saya tak faham bila saya baca nota tu, address bar tu saya tak faham. Apa maksud address bar tu? Jadi kita kembali kepada sini, rule kat sini. Apa dia cakap sini? Mendengar. Bila dia tak dengar cikgu cakap dalam kelas, dia dok berbual kat belakang. Sorry. Ataupun dia hilang fokus dia. Bila dia fokus, dia tak tahu apa dia miss. Saya tak tahu dah. Sekarang dah faham? Betul? Faham, doktor, faham. Faham. Sekarang kita nak tanya pula kat orang lain, ada tak lagi soalan? Tengok ada tak soalan lagi? Tengok ada tak? Doktor ulang semula macam mana nak dapat snip. Oh, snip. Cikgu dekat bawah sini, cikgu type SNIP, snip. Dia keluarlah snipping tool ni. Bagus, saya suka benda ni. Sebab apa snipping tool ni kalau cikgu tekan, cikgu boleh crop. Crop ni nampak. Dan ni dah cikgu boleh crop ni semua. Ni kan boleh, mana dia? Boleh crop ni, katakan cikgu nak ambil gambar ni. Nampak? Dah boleh crop. Cikgu copy dia ke paste je lah, copy. Contoh kita nak paste dekat QR code attendance. Kita bakar sikit orang kat dalam kelas. Dalam Telegram tu. Nampak? Ada keluar lah benda ni. Nampak? Crop ni senang, crop je sini. Tak payah. Kalau pakai yang lain-lain tu kita kena pakai, kalau ada Chromebook, ada pen saya. Pakai Chromebook, dia pakai Chrome tu dah hilang lah pen. Ni. Chromebook, kita boleh dah pakai Chrome, kita crop je kat sini. Boleh juga kalau ada stylus. Kalau komputer yang tak ada touchscreen macam ni, macam mana kita pakai snip ni. Okey, ada soalan lagi tak? Cikgu Fatihah macam mana? Is it clear? Saya faham. Saya clear doktor. Boleh jadi boleh jadi senang. Jadi masalah dia dekat situ je, dekat string tu je. Banyak orang sangkut kat situ. Saya dia punya term yang apa tu, address bar tu, saya tak tahu apa address bar ni, saya tak tahu. Rupanya saya paste kat, saya copy dekat notepad. Lepas tu saya balik dekat notepad tu. Itu yang rasanya. Okey doktor. Harap-harap kali ni berjaya lah doktor. Boleh, insyaAllah boleh. Terima kasih doktor. Cikgu lain, Cikgu Elmi okey? Cikgu Farina? Muhammad Sofian, Cikgu Harani, ada semua ada masalah tak? Okey doktor. Okey, Alhamdulillah okey, bagus. Jadi kalau okey jadi memang sepatutnya boleh buat lah ni. Right, okey sekarang saya akan buat daripada zero. Okey, jadi saya akan laju dah ni. Mana-mana yang agak-agak tak boleh nak ikut tu, sama ada dia tak attend kelas kita sebelum ni atau dia tak dengar pun masa dia buat. Ada banyak sangat out of focus. Okey. Mina best lah. Memang best. Sebab apa? Sebab kalau dah best yang tahap ni baru boleh pergi. Cikgu Rina Azwina daripada Perak ni macam mana? Okey tak? Kalau tak okey ni kena bagi tahu je, jangan ni dok simpan ni, nanti kan besok kita dah panjang cerita lagi ni. Kan? Saya nak tutup mana yang bukan. Kalau ada soalan tanya sekarang, buka mic tu tanya je. Okey, sebab ni dah banyak dah benda ni. Saya nak buat daripada zero, lepas tu saya dah buat laju dah ni. Alright, sebab kita sebelum ni kita dah buat dah kelas ni, cuma ni. Okey, dah selamat buat 120 QR code tapi 6 jam. Okey, Cikgu Harani, hari ni saya nak ajar macam mana kalau kita nak bypass. I think saya tak payah buat daripada zero lah sebab cikgu-cikgu semua dah boleh buat kan. Kalau tak boleh buat, cikgu teks saya buat daripada zero. Kalau tidak, kita akan teruskan kepada bonus. Bonus meaning that, kita tahu yang kalau dekat QR code ni, okey, kalau kita nak buat dengan, kalau kita gunakan add-on dekat sini, mana-mana add-on dia, apa add-on tu? QR code generator. Okey. QR code generator ni kalau cikgu open, okey, sebab dia dah lebih daripada 1 jam kan. Kalau dah lebih 1 jam nampak. Berapa template saya ada lagi? 20 nampak, free 20. Sebenarnya setiap jam 20. Tapi kalau cikgu yang tanya saya soalan tadi, mana cikgu tu? Apa nama dia? Cikgu Harani, okey Cikgu Harani, macam mana kalau saya tak ada masa 6 jam ni, saya nak cepat juga. Boleh Cikgu Harani? Itu saya nak ajar ni, macam mana kita nak buat supaya kalau saya tak payah tunggu 6 jam. Okey, bukan nak nipu tapi sebab kita tak mampu. Kalau tak mampu dari segi kewangan tu, RM15 tu mahal sangat, kita buat cara macam ni. Okey, macam mana nak buat Okey, ilmu baru. Yes, ilmu baru. Ilmu ni tak ajar masa yang kelas yang tadi yang sebelum ni sebab tak cukup masa. Kalau saya layan 5 jam. Sekejap minum air jap, haus. Dah pukul 1 dah. Ni belum masak ni. Jangan harap orang rumah tak marah. Order je lah. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, katakan cikgu sekarang ada banyak nama macam ni. Okey, kita tak nak cakap 20. Katakan 20 ni dah habis Cikgu dengar teliti Katakan dah habis kuarta ni. Cikgu ada nama pula yang dekat bawah dia, nama 11 sampai ke bawah ni. Okey, saya kata contoh sekejap saya ambil dulu nama 11 sampai bawah ni sekejap ya. Itulah saya dah ambil nama. Apa nama dia?
21 September. Saya ada buat kelas itu hari, saya ada nama, senarai nama yang panjang. Apa nama seminar tu? Seminar 21 seminar. Okey. Bengkel ke? Okey, kata saya ada macam ni. Nama yang sangat panjang. Okey, satu sekarang macam ni. Saya ada lebih kurang berapa ni? Okey, dekat 70 nama ni. Macam mana saya nak buat seorang satu ni seorang nama ni? Sebab saya masa tu saya percaya buat juga tapi saya bypass. Macam mana Dr. Basha buat bypass ni? Okey, contohlah sekarang. Saya ada nama daripada petak 21 ni. Daripada Abdul Jabbar ni sampai petak yang ke 20. 21, 40 lah. Ya, 40. Saya copy nama tu. Saya pergi balik dekat QR code saya sini. Nampak sini. Saya letak sini dulu Ctrl V. Okay, Ctrl Z. Ctrl V. Okey. Katalah saya ada extra kat sini. Okey. You tahu apa nama? Cikgu pun tahu. Cikgu ada 20 je yang percuma kan? Okey, tak apa. Alright. 30 ke? Okey, 30. Kita ambil sampai 40. Sebab dia boleh 20 kan? Kita ambil lagi nama lagi. Kita ambil lagi nama lagi daripada Ikram ni. Kita ambil lagi nama ni sampai sini. Okey, kita copy. Okey, kita letak dulu sini. Copy. Okey, kita ambil lagi 20 lagi buat dia sampai 40. 8 9 40. Okey, buangkan Dr. Basha ni dah ada 2 kali dah. Take row. Okey, macam dah bang. Okey, kita tak nak bold ni. Okey, katakan sekarang kita dah buat sampai 20 lah katakan. Jadi kita nak daripada nombor 21 ni, daripada Jaspreet ni sampai ke nombor nama Nur Aini ni. Macam mana saya nak buat kalau saya gunakan QR code generator yang pada asal yang kita buat ni, kita hanya ada 20, betul tak? Maksudnya dah habis. Jadi macam mana nak buat? Okey, cikgu buat profile. Okey, cikgu nampak tak dekat saya punya sekejap ni, saya sempat ni dulu, sembang ni. Cikgu tengok saya ada banyak profil ni nampak saya buat ni. Basha ni, Dr. Basha 12, macam-macam lah, Dr. Basha 17, whatever lah okey, ni semua sampai ni kita ada PIBG, Dr. Basha ni pada. Okey. Yang utama ada 2 je lah, Dr. Basha dan Dr. 17. Okey, apa saya boleh buat? Biasanya saya akan create banyak profil ni dulu. Sebab saya nak bypass dia punya tu. Sebab bila developer buat benda ni, dia tagging cikgu punya email ni. Dia dah tag saya punya Dr. Basha edu.my ni. Maksudnya sampai saja paras ke 20 dalam 1 jamnya je ni, maksudnya yang ke 21 ke atas saya tak boleh buat. Okey? Yang bagusnya yang tentang yang QR code generator ni, sebab dia secara automatik dia akan keluar secara automatik dia akan keluar nama-nama tu sekali kan bila dia buat QR code tu. Jadi apa saya buat? Saya copy. Jadi saya buka lagi satu email. Pastikan cikgu dah buat dulu macam ni. Macam contoh saya dah buat dulu email Sensiang Dr. Basha 17. Saya buka lagi satu email sini. Okey, cikgu buka lagi satu browser email. Macam mana saya nak buat kalau macam-macam browser ni? Nanti mesti ada soalan ni tanya juga. Macam mana doktor buat banyak-banyak ni? Okey, kata saya nak buat lagi satu Dr. Basha 2 kat sini. Macam mana saya nak buat? Okey. How do I gonna do it? Jadi apa saya buat? Saya akan pergi ke Dr. Basha Edidik ni. Right. Sekejap. Sini. Okey. Alright. Nanti saya tutup banyak sangat ni. Okey, saya tutup ni kejap. Ni Google Classroom, ini okey, ni tutup ni. Untuk untitled ni saya tutup dulu ni. Okey, ni kejap ni. Okey. Alright. So pergi dekat sini, atas 3 titik ni, saya pergi kat nama ni, gambar ni, cikgu turun ke bawah. Turun sampai habis. Cikgu nampak tak perkataan add ni? Cikgu add. Okey, tapi sebelum tu cikgu dah buat sensiang lah macam contoh nama Aisyah. Aisyah2gmail.com, Aisyah3gmail.com. Sebab you nak make use ke nama Gmail yang berbeza. Buat sensiang dulu cikgu punya Gmail tu. Atau Farina1gmail.com, Farina2gmail.com. You buat banyak-banyak dulu Gmail tu sebab you nak kenakan 2020 tu.
Jadi sebenarnya selalunya kalau buat QR code channel pun takkanlah sampai 100 student you. Paling-paling pun 7-80 je you nak buat. Tapi kalau nak you buatlah 5. Doktor Bashar 2, Doktor Bashar sampai Doktor Bashar 5 contoh. Katalah saya memang ada sini, saya nak letak Doktor Bashar 2 sini. Saya dah siang saya dah buat ni. Saya ada 17 Gmail sebelum ni, sebelum saya kenal EDD ni. Saya tak ada unlimited, tapi saya nakkan 15 gig, 10, 15 gig, mana saya ada 150 gig Google Drive di cloud sana. Lepas tu, lepas tu add. Kalau sini katakan Fatihah 2, letaklah fatihah2@gmail.com. Tapi Fatihah 2 dah create dulu tau. Create new account dulu. Okay. Kat mana, macam mana nak create new account? Type saja kat sini. Create. Type saja Gmail. Boleh tak? Gmail ni kan, type saja Gmail ni. Kita create new Gmail. Ini dia dah masuk dalam Gmail kita. Maksudnya cikgu type kat sini, create new Gmail. Create new email. Bagi yang tak faham tu kan, create new Google account ni, sign up ni. Okay, tekan sini. Cikgu buatlah step macam ni. Start daripada dulu lah boleh you buat ni. Sampai you dapat create macam contoh fatihah2@gmail.com. Maksudnya dah adalah Fatihah 2 kat sini. Okay. Itu saya tak boleh terangkan lah. Jadi saya terangkan yang tadi tu. Okay, dekat sini kan. Macam saya dah ada drbashar2@gmail.com. Saya tekan add. Tak payah tulis Gmail sini. Sebab dia memang di Gmail pun. Dia akan keluar macam ni. Saya sign in. Sebab saya dah ada kan. Okay. Lepas tu type sini. Sign in apa? Email dia. Okay, Dr. Bashar 2. Next. Okay. Testing dulu. Okay, testing dulu. Okay. Ya. Betul ke tak ni? Dah lupa dah banyak-banyak ni. Okay, confirm. Okay, yes, sync. Okay, saya dah masuk ke dalam Dr. Bashar 2. Bila dah ada yang ini, jadi cikgu tengok dia akan keluar dekat bawah ni. Mana Dr. Bashar 2 ni? Mana dia? Mana dia letak? Okay, ni 1, 2, dia akan keluar dekat sini, shortcut dia. Ni, Dr. Bashar 2 ni. Nampak? Nampak dia dah ada sini. Tu contoh macam mana kita buat kan. Jadi kita letak je banyak-banyak dulu. Cikgu Fatihah tadi kan saya ada di didik, saya Dr. Bashar ada 2. Kata Fatihah 2, 3, 4, 5, 6. Berapa banyak you nak buat, you boleh. Okay, dari sini ada 15. Kalau cikgu ada 10, cikgu ada 150 gig. Tak payah beli external drive. Ya, contoh. Tapi kalau dah ada EDD tu unlimited lah. Okay, sebab ni sekarang saya nak bypass kan. Okay, dia tekan tu. Bila cikgu tekan ni terus dimasukkan dalam email yang berkenaan. Fatihah lah, Aisyah lah. Dr. Bashar. Okay, lepas tu type kat sini. Okay, yang ada buku nota tu tulis ini saya tak buat nota dia. Tak sempat lagi. Sheets.new. Enter. Sorry. Dia akan keluar benda lah ni. Okay. Bila dah keluar dekat sini. Okay. Cikgu kena hati-hati dekat sini Okay. Okay. Step dia salah ni. Okay. Tak boleh macam ni. Ini semua saya bagi tahu dia keluar kat sini. Sebenarnya cikgu sebelum jadi sheet ni, cikgu kena create satu lagi Google Form. Forms.new. Kalau tak faham, tanya soalan ya. Sebab saya tak nampak teks. Forms.new. Okay. Cikgu buat step yang sama juga seperti mana cikgu buat kali pertama. Okay. Cuba cikgu tulis kat sini. Sebab cikgu dah ada yang group yang kedua kan. Cikgu mungkin tulis kat sini QR code. Auto attendance. Kalau ada EDD -2 -group 2. Sebab ada group yang kedua pula. Sebab nak asingkan daripada nombor 1 sampai 20, cikgu sekarang nak asingkan nombor 21 sampai nombor 40. Ni group yang kedua. Mungkin group kedua nama Jasprit tadi kan. Okey, you tulis sini group kedua. Right, ini dah tentu nama. Nama. Okay. Settle. Ni short answer. Settle. Alright. Ni. Sebab nanti bila cikgu nak cari balik, kalau cikgu nak buat untuk 80 orang, cikgu dah ada group yang kedua pula untuk 20 orang lagi. Jadi group pertama 20 kali 4, 80. Cikgu boleh buat 80 QR code auto attendance, tak sampai pun 6 jam, dalam 1 jam kita boleh buat siap semua. Kalau laju tu, pandai tu dalam setengah jam dah siap benda ni. Alright. Benda yang sama juga. Di mana
you nak pastikan, tengok sini. Kalau kita kembali kepada Dr. Basha yang mula-mula tadi, you tengok sebab you nak linkkan QR code Google Form ni, bila dia create responses in Google Sheet ni nanti, pastikan benda ni dia masuk ke dalam ini. Kita nak dia keluar dekat bawah ni, cikgu. Kalau tidak nanti you ada terlampau banyak sangat Google Sheet, nanti cikgu pun pening tak tahu yang mana satu. Jadi pastikan dia pergi dekat main master ni, QR code atau attendance EDD yang pertama yang you buat ni, form respond 1 ni kan. Supaya nanti bila yang you buat QR code daripada Dr. Basha 2 ni, okey, dia akan masuk ke dalam yang ini. Okey, mana? Yang ini. Okey, so macam mana kita nak buat benda ni? Okey, macam mana kita nak buat sini? Okey, macam ni. Kita shortcut aja. Kita tak payah buat Google Form ni. Kita type kat sini je. Kita shortcut ni cara cepat. Kita type sini QR code. Saya fikir jap. Macam mana saya nak linkkan dia? Okey. Memang kena ada Google Form. Kena ada Google Form baik semula. Forms.new. Sebab cikgu nakkan dia punya prefilling ni keluar. Okey, sebab bila keluar prefilling yang kedua ni, dia akan pergi nanti Google Sheet kat sini kan. Okey, bila keluar kat Google Sheet kat sini, you nak buat dia punya auto ni sebab apa? Sekarang ni cikgu bila buat, cikgu buat dekat Dr. Basha 2 kat sini. Okey, sebab you nak gunakan dia punya add-on code generator tu. Sini tak ada code end tu, jadi get add-on. Okey, cikgu type sini QR code generator. Ambil ni, yang hijau ni, tepi ni. Jangan ambil yang lain ni, yang lain pun boleh juga. Tapi bug ni boleh juga, nanti keluar yang bukan je dia. Okey, ambil ini dulu, ni senang sebab you nak nama tu. Okey. Right. Lepas tu cikgu install. Okay. Continue. Yes. Hello. Okay. Ni ada tricky sikit. Sebab sekarang cikgu kena hati-hati tau dekat sini. Sekarang ni apa yang cikgu nak buat sekarang adalah saya nak create QR code untuk rumah untuk nombor 21 ni sorry. Nanti mana nama saya tadi? Ni saya nakkan nombor 21 ni Jaspreet ni sampai nombor 40. Cikgu semua bersama saya Kan tidak saya cakap seorang je ni. Okey doktor, okey. Okay, kalau ada masalah tolong berhentikan saya sebab nanti terlalu laju. Okey, sebab ni sekarang macam mana saya nak bypass ni, katakan yang atas ni semua dah ada lah QR code ya. You cuma nak ni, lepas tu you nak pastikan bila cikgu scan dia keluar dekat bawah ni cikgu. Faham, dekat master ni. Alright, kita tak nak dia keluar kat ni, sebab tu bila nak scan nak pastikan dia keluar dekat bawah ni. Jadi sebab kalau dia nak keluar kat bawah ni, dia kena ada dia punya QR code respond tu. Maksudnya dekat sini, dekat email yang asal tu, dia kena ada satu lagi Google Response supaya dia boleh link kepada yang ini. Kepada yang ini. Ya. Maksudnya cikgu kalau nak create lagi satu Google Form, ingat tak Google Form yang asal dia, you boleh tengok form asal dia dekat sini. Nampak tak pakai form ni? Form, go to live form. Go to edit form ni. Okey. Ni yang form asal yang mula-mula kita buat dulu, yang dia ada ni aja nama, ni responses. Ni mula saya nampak QR code auto attendance EDD. Ni yang pertama kita buat. Alright. Okey, ditutup dulu. Okey, itu yang dapat keluarkan form respond yang ini. Okey, sebab cikgu dah create dia punya Google link di sini. Alright. Sekarang cikgu apa yang cikgu nak buat sekarang? Cikgu nak buat yang seterusnya supaya dia keluar dekat respond link yang kedua ni, form respond ni keluar dekat sini. Jadi maksudnya cikgu tetap kena buat Google Form yang baru supaya bila cikgu scan, nanti bila cikgu buat kat sini, contoh cikgu buat QR code yang baru. Tricky sikit ni. Dekat sini, sekejap. Kat sini, forms.new.
New ni, right? Untuk new ni, cikgu kena buat untuk new. Okay, dia keluar Google Form ni. Pastikan yang ni email yang pertama kita tak nak cakap Dr. Basha yang kedua tu. Right, ini sebab ini saya nak keluarkan QR code generator tu je. Respond link semua saya nak tahu kat sini. So you put aside dulu yang Dr. Basha 2 ni dulu, pergi balik yang sini sebab kita nak buat form yang lagi satu ni. Sebab bila dah buat respon, kita nak akan link ni, link untuk grup yang kedua ni masuk ke dalam Google Form yang asal ni, yang Google Sheet yang asal ni. Supaya saya nak dia keluar dekat bawah, dia senang kita nak tengok student kita. Ni group 1, cikgu boleh ni rename pun tak apa. Rename ni group 1. Group 1 group 1. Okey, ataupun sini kita boleh tak kurungan. Group 1 nombor 1 sampai 20. Boleh tak terima tak? Boleh. Okey, sebab you nanti nak sheet yang kedua ni, respon link yang kedua ni, you nak groupkan nombor 21 sampai nombor 22. Supaya bila you klik ni, benda ni akan masuk dekat sini. Okey, macam saya buat untuk Cikgu Ain dululah. Dia ada pelajar-pelajar dia, pelajar PH, apa nama, lepas tu, pelajar yang first level, second level, third level dan sebagainya. Okey, so kita sekarang berada di Dr. Basha e-didik ni ataupun dekat Fatihah, Gmail, e-didik.my ke whatever lah. Okey, buat yang baru ni untuk grup yang kedua. Kita copy dulu daripada yang asal tu, yang asal ni, form ni, nak ambilkan dia punya nama dulu. Saya nak copy ni sebenarnya. Ni, sebab tak payah nak type, copy. Pergi kat form yang baru tu, tampal je kat sini. Ctrl V. Sebab saya nak dapatkan prefill link yang ini pula. Okey, ni mungkin dash group 2. Group besar, kalau sekali besar semua senang. Group 2. Ya. Okey, group 2. Lepas tu ini adalah grup senarai 21 sampai 40. Nama. Okey, nama. Okey, ni short answer. Okey, kita tengok dulu. Okey, canggih. Dia nak keluar. Kita nakkan benda ni. Alright. Ni tak mau. Letakkan dulu ini. Didik group 2. Okey, bila dah sudah sini, macam biasa, tekan 3 titik. Tekan get prefill link. Okey, kita typekan nama tadi. Nama apa? Jaspreet kan? Mana nama dia? Sorry. Mana dia tadi? Okey. Kita nakkan nama Jaspreet ni. Copy Jaspreet ni. Sorry. Copy nama Jaspreet ni. Tak apa. Kita ambilkan nama nickname dia. Oh, dia tak ada nama nickname. Okey, itu nama dia Jaspreet lah. Jaspreet. Okey. Kita buat dulu. Satu-satu. Jaspreet. Lepas tu Fadli dah ada nama. Okey, Minul Idna semua dah ada ni. Kita buang ni dulu. Delete. Tak semesti kena buat 20 tapi pun boleh juga lah letak. Okey, Suma Sundaram. Okey, saya ambil ni, saya cut ni, saya bantai kat sini. Okey, lepas tu nanti saya run balik. Saya nakkan nombor 20 sampai 40. Okey, saya buang ni. Delete ni kejap ya. Alright. 10 sampai 12 saya tarik. Alright. Sudah 37. Tak cukup 3 orang lagi. Tak apalah, bantai je lah nama sini. Nama Zafran bin Osman. Ni tahu nama Zaf. Ni Nur Ain. Nur Aini. Contohlah Nur Aini. Soma. Ni Khalija dah ada, kita nama Siti. Ni Siti ni tulis lah, Siti Nurhaliza lah. Siti Nurhaliza. Okey, kalau nak Siti Nurhaliza juga keluar, ambil ni, copy ni, tampal kat sini. Paste special. Value je. Okey, letak campur, jangan lupa letak campur ni. Tak letak campur nanti bila scan dia keluar Siti je. Nurhaliza tak keluar. Ni Rosnizal. Okey, Devi. Kamarul. Apa lagi ni? Ni Kamarul, Syaiful. Siapa yang nak masak tu bolehlah ni, tak apa. Yang ni siapa yang sanggup tunggu ya. Sebab ni nak kena ajar sikit. Ini ada susah sikit.
Ya, Aizudin. Zudin. Sebab yang ini tak akan ajar untuk yang kelas seterusnya. Kelas seterusnya kita akan terus kepada dynamic. Kram. Nani. Asliana. Ismi. Sikit je lagi. Okay, ni Faiza. Ambil yang saya senang ni. Intan. Nurnaliza. Okay, last kali Zarina. Okay, sampai sini tengok ada soalan tak tanya saya ni. 24 orang lagi. Okay, okay dah selama buat ni. Okay, 5 baru. Okay kalau ada apa-apa soalan buka mic tanya sebab saya tak nampak teks. Okay. Right, mana kat saya tadi? Okay, balik kepada Google Sheet yang asal tadi. Okay. Okay, ni dah sudah dah sudah. Okay. Sekarang kita nak buat sampai 40 tak ni? 38. Okey, dua nama lagi namakan Ahmad lah. Ahmad bin Abu. Lagi satu nama apa? Rosnah. Rosnah binti Muhammad. Okey, cukuplah 40 ni. Betul tak? Okey, ni nama Ahmad. Ni nama Rosnah. Okey. Jadi ni asal dia daripada respon link yang banyak-banyak tu kita nakkan dia keluar dekat sini belakang-belakang ni untuk yang nombor 20 daripada Syarifah ni sampai ke Rosnah ni. Okey. Jadi nanti saya buat ni dulu. Buat ni tukar color dia jadi warna yang lembut sikit. Alright. Okey, yang just print tak payah. Okey, kita nak nombor ni. Okey, daripada Faiza sampailah ke Rosnah. Macam mana kita nak buat dia untuk yang 20 QR code yang berkenaan. Okey, sebab yang untuk dapatkan ni cikgu kena create prefer link. Mesti ingat dia mesti ada string yang panjang ni. Ni generic URL ni you kena ada dulu. Okey, supaya dia keluar nama dia orang ni. Okey, jadi disebabkan cikgu dah buat secara asal, benda ni semua sama. Apa kepelak lagi saya nak buat lagi Google Form ni, betul tak? Jadi tak payahlah saya nak buat tu, betul juga. Jadi apa cikgu buat? Ambil je nama dia ni. Cikgu drag je lah ke bawah semua. Itu je. So, kenapa saya nak buat Google Form lain? Tak payah. Sebab benda ni sama. Yang tak sama adalah nama yang belakang ni. Macam ni tulis sekejap saya tulis Jabbar. Jabbar Mahani Hafiza. Saya habiskan dulu Kita buat kerja, kita nak kena ada sempurna. Hidayu Hazrik Sandren dan Farida. Okey, senang je. Ini yang asal dia. Okey, jadi semua saya nak benda ni nanti dia takkan keluar kat sini, dia akan keluar lagi satu dekat bawah ni. Sebab cikgu guna pada sheet yang berlainan. Sebab cikgu nak dapatkan dia punya link saja. Okey, macam mana saya nak buat tu? Sekejap ya. Go back to ni dulu. Okey. Jadi benda ni sama, cuma cikgu nakkan bila saya tekan respon link ni, dia akan dapat keluar nama yang berkenaan. Okey, tengok boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh, saya pula kena balik ke yang pertama pula tu. Boleh keluar tak? Okey, saya nak test Rosnah ni. Keluar tak nama Rosnah ni? Test sekejap Rosnah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok keluar tak? Oh, Alhamdulillah keluar nama Rosnah ni. Alright, cikgu okey saya dah dapat dah. Ni ilmu baru, saya pun baru explore ni. Itu hari bila saya buat ni dalam Google Sheet yang berlainan. Sekarang senang aja. Kalau ada 40 student awak tu, awak buat je 40. Sekarang halangan ni hanyalah di QR code generator. Senang aja, cikgu ambil je respon link ni. Cikgu buat lagi satu email, Dr. Basyar 2 ke, Dr. Basyar 3 ke, Fatihah 2 ke, Fatihah 3 ke. Okey, contoh nama cikgu Fatihah. Fatihah ada fatihah@gmail.com. Lepas tu, cikgu Fatihah buat lagi satu email, buka lagi satu email, buka Google Sheet yang baru. Cikgu namakan dia macam dekat sini, supaya cikgu boleh create, cikgu nak ambil advantage daripada QR code generator daripada email yang berlainan. Sebab dia tagging dekat email tu kan. Tapi yang asal tu cikgu dah buat dah kat sini. Ni dah buat kat sini. Cikgu dah apa semua ni. Sebab benda ni semua kan sama. Kan? Cuma dia tagging nama Rosnah, nama Ahmad tu. Kita test nama Soma ni. Kita nak tengok Soma keluar tak dekat bawah ni. Okey? Ambil respon link ni. Dia sebab dia yang trigger tu dekat respon link ni je. Mana Soma? Ni Soma kan? Tadi saya cakap address bar cikgu Fatihah. Sebenarnya saya copy, saya tampal dia dekat tanda campur ni. Kalau tak nak, cikgu ambil ni Soma ni, cikgu tekan aje lah dekat sini. Pun boleh juga. Dia akan trigger tengok cikgu tekan ni.
Ni address bar ni cikgu. Okey, dia dah trigger kan. Soma Okey, kita check balik dekat sini. Nampak tak nama Soma ni? Yes, Soma sudah keluar. Soma punya buku dah hantar. Okey, bezanya sekarang, apa saya nak buat? Saya ambil yang ni, yang nama daripada nombor 20 ni, 20 ni nama daripada Faiza ni. Ni yang penting nak trigger ni kan. Cikgu copy ni cikgu. Cikgu copy ni sampai bawah ni. Right click, cikgu copy. Okey. Cikgu pergi kat email cikgu yang berlainan lagi satu tu. Cikgu tampal, ikut sama cikgu sama macam step tu. Dia dekat petak berapa tadi? Sorry. Okey, senang je. Apa nak susah sangat. Ambil je ni nama daripada 20 ni kan. 20 ni cikgu ambil semua ni. Nanti kejap. Ambil dia punya title dulu. Ambil ni. Ambil atas ni. Ctrl C, copy atau right click copy. Pergi kat email yang kedua. Buka sheet yang baru. Cikgu tampal dulu sini. Ctrl V. Right. Ini tulis QR code generator. Senang je. Group 2. Okey, cikgu ambil yang nombor 20 tu sampai nombor 21 sampai nombor 40. Pergi balik yang asal daripada email yang asal tadi, ambil daripada nombor 21 ni. Okey, cikgu ambil semua ni. Betul tak? Okey. So, ke bawah ni kan, cikgu copy. Pergi kat email yang kedua ni. Ni kan, cikgu tampal aja. Paste. Alhamdulillah. Dah jadi. Ini yang panjang-panjang cikgu crop aja. Sekejap ya. Yang panjang ni kan. Cikgu panjang ni, cikgu pergi kat format. Cikgu pergi dekat text wrapping ni, cikgu clipkan aja. Kontotkan dia. Ni yang panjang-panjang ni tak nak. Susah nak tengok, sakit mata. Sorry. Ni tarik. Okey, cikgu kat format. Cikgu pergi kat text wrapping, cikgu clip dia. Dah sudah. Beza je dekat sini je kan. Ambil balik nama dia. Mana dia sini nama dia kan. Ambil nama ni. Cikgu copy. Cikgu pindahkan dia ke sini. Dah settle. Lepas tu kita gunakan teknologi thinking of no box. Bukan out of box, no box ni kan. Kita daripada sini saya explore. Learn, explore, discover, adventure. LIDA. L-E-D-A. L, learn, E, explore, D, discover. Hari ni saya discover. Cara ni senang. Okay, then saya adventure. Adventure mean cikgu nanti balik buat sendiri. Lepas sesi ni sekejap je. Lepas tu pergi add on. QR code generator, cikgu open. Cikgu dah dapat lagi 20 lagi yang seterusnya. Nombor 21 sampai nombor 40. Okey, dekat sini yang sangkut dulu ada satu cikgu lelaki. Dia tanya saya apa. Cikgu Tuan Hanai. Dekat sini tekan draw border, tekan save FNG. Jangan lupa tekan second column sebab dia nakkan second column ni. Sebab bila cikgu highlightkan ini nombor 1 kolom, ni nombor 2 kolom. Bila nak buat benda ni, bila cikgu tak highlight second column, ni nama dia tak keluar. Cikgu dah highlight ni. Jangan ambil daripada atas je, ambil daripada ni, petak yang row kedua ni. Okey. Cikgu highlight sampai bawah ni. Ni dah 20 kan? Okey. Tak payah shorten URL cikgu generate. Generate. Settle. Okey, lepas tu cikgu tunggu dulu. Kita minum kopi dulu. Sambil tunggu dia ni. Kita tunggu kat bawah. Tunggu sekejap. Sebelum tu, jadi kita akan tunggu proses ni siap. Sementara tu saya nak tengok ada soalan tak tanya saya. Soalan ada tak? Tak ada soalan Doktor daripada zero. Apa benda yang zero tu? Kejap ni. Kejap ada call pula ni. Kejap ya. Halo? Waalaikumsalam. Sekejap. Sekejap. Ada depan. Bang, dah sampai. Apa tu? Bang. Okay, sorry. Order ni, apa nama Foodpanda ni. Tu terlepas ni. Okay, saya nak tengok sekali. Saya punya tu dah siap dah. Ada soalan tak? Tak ada soalan Okay. Okay, maksudnya nampak ada lagi 70%. Meaning that saya gunakan data response link ni cikgu mesti ingat ni. So the keyword sekarang adalah response link supaya kita boleh buat. Tak payah buat Google Form lain. Itu hari saya first time buat, saya pergi buat banyak-banyak Google Form. Lepas tu saya satukan.
Ni dah tak payah. Maksudnya, saya pergi balik sini, saya punya, mana saya punya nota ni? Tercungap saya berlari. Tuition ni kan, maksudnya, Ctrl M. Dia punya ni, tajuk dia bypass restriction. Bypass the restriction. Itu dia punya nama dia. Iaitu create Google Sheet from create Google Sheet from another email to take advantage another 20 complimentary QR codes. Tak apa, nanti I join QR codes. Okay, maksudnya for example e.g. Dr. Basha 2@gmail. Macam contohnya primary email tadi, mungkin primary email e.g. primary email. Mula-mula saya masa buat QR code saya pakai Dr. Basha @edidik contoh atau edidik.edu.my. Okey, dia dah tagging ni. Saya tak boleh buat yang QR code lagi, dah kena tunggu 1 jam kan. Cikgu tak nak tunggu 1 jam, cikgu buat lagi satu secondary email. So secondary email cikgu saya gunakan Dr. Basha Gmail ni. Okey. Ini saya letak sini Dr. Basha 2@gmail.com. Okey, untuk ni e.g. For QR code generator. Okey, siapa dia tanya saya soalan ni? Saya mana sebenarnya soalan? Ada soalan tak? Okey, Fatia. Google Sheet pertama untuk letak link, Google Sheet kedua untuk create QR code. Google Form tak perlu buat baru kan? Betul. Tak payah buat Google Form lagi. Link tu just copy daripada Google Sheet pertama. Yes, betul. Jadi bila cikgu buat ini, nampak dia dah keluar kan? Ingat di sini, satu open folder, satu open document. Cikgu open document. Senang sebab kita nak terus rename, dah tak payah susah-susah dah. Benda ni dah siap. Tengok tekan open document, dia akan keluar sini. Nampak? Cantik tak? Okey, tapi sini cikgu rename rename edidik group 2. Okey, group 2 21 sampai 40. Bila cikgu dah siap yang ini, kan. Cikgu ambil handphone, cikgu test. Okey, kata saya nak test nama Zarina. Okey, saya test wujud tak nama Zarina ni. Tekan tag nama Zarina. Sorry. Okey, dia akan keluar sini. Nampak? Your response has been recorded. Okey, dan kita tengok nama dia keluar tak? Okey, kita pergi balik dekat kita punya yang data kita tadi. Pergi balik dekat sini, kita tengok kat sini. Nampak dekat nama Zarina? Okey? Maksudnya dah berjaya. Okey, kita test lagi sekali. Dekat Dr. Basha 2 tadi, saya scan. Okey, saya nak scan nama nama Nur Azura. Sedap nama ni, Nur Azura. Kita ambil ni, kita ambil telefon saya ni, kamera ni, saya scan nama Nur Azura. Okey, saya tekan Azura, saya tekan enter. Okey, response has been recorded. Betul ke Nur Azura ni saya scan ni? Doktor, boleh ulang? Ya, kita tengok. Okey, situ Nazia. Okey, soalan? Doktor, boleh ulang yang add-on dekat email yang kedua tu tak? Okey, email kedua. Okey, dia macam ni cikgu. Okey. Ni email yang kedua. Alright. Dekat email yang kedua ni, benda tu sebenarnya kalau nak buat benda ni sebenarnya yang dia trigger apa? Dia trigger ni, the keywords adalah respond link ni je. Betul tak? Cikgu nak create daripada nombor 21 peserta sampai umur peserta yang ke-40 ni, dia punya QR code attendant yang ini. Alright. Jadi dia nak trigger yang ini. Jadi apa cikgu kena buat? Cikgu pergi balik daripada yang asal punya, daripada email pertama. Email pertama kan panjang ni kan? Ini.
Nama panjang kan cikgu ada nombor, nama sampai nombor 20 tu kan. Cikgu copy nombor 20 ni sampai habis ke belakang sampai dia punya kolom E ni. Tapi yang pertama dengan syarat yang atas ni ambil dulu title dia. Nombor, name, nickname, generic, response link sampai name yang lagi satu ni. Cikgu copy ni semua yang atas ni, pergi dekat email kedua, cikgu tampal kat atas ni. Dah tampal tu baru cikgu kembali kepada email pertama. Email pertama ni, cikgu copy dia punya nombor 21 ni sampai habis ke belakang ni. Daripada generic URL ni dengan response link ni. Okey? Tapi jangan lupa juga nama dia pun ada kat belakang ni ni nama ni. Saya lupa nak ambil nama ni. Nama ni sebenarnya ambil copy je. Kalau tak nak ni senang je. Cikgu letak sama juga. Sama juga. Cikgu tekan yang ini. Dekat nama ni. Enter. Dia akan ikut. Lepas tu letak sini, cikgu drag je. Habis kita. Tak payah nak susah-susah. Dah. Nama dia dah ada kan. Jadi apa cikgu buat? Cikgu ambil nombor 21 ni. Sampai habis nama dia dekat belakang ni. Cikgu copy ni semua ni. Copy ni semua. Kan? Copy. Right click copy. Pergi dekat email kedua. Buka Google Sheet dia, cikgu tampal aja. Dekat row yang kedua ni. Bila dah sudah, bila nak buat generate QR code auto generator ni, cikgu highlight kolom E ni dengan kolom F sampai ke bawah habis. Sampai hak ni, hak nama 20 orang ni, nombor 40 ni, cikgu pergi ke end on, cikgu tekan QR code generator, cikgu tekan open, akan keluar benda ala ni. Lepas tu cikgu tekanlah generate tu. Ni dah habis lah kuota dia nanti. Tadi 20 free kan, dah habis. Lepas tu nanti dia akan keluar benda ni. Bila dah dapat yang ini, jangan lupa dia punya title ni. Nanti cikgu nak cari tak jumpa. Sebab nanti dah banyak-banyak sebab dia akan keluar semua nama yang sama. QR code saja. Nanti macam mana cikgu nak cari kalau dah banyak-banyak, pening nanti. Jadi bila benda ni dah ada, nanti cikgu pergi kat QR code, cikgu share ni, nampak tak? Share ni, share balik dengan email yang pertama supaya cikgu boleh cari dia. Jadi macam saya tadi pakai Dr. Basha Edidik kan. Kalau cikgu Elmi lah. Elmi Edidik ke, Elmi 2 ke, atau apa saja yang email dah start kan. Basha Edidik. Jadi bila saya search nanti dekat Google Drive saya di Dr. Basha Edidik tu, saya dapat cari QR code ni sebab dia dah sharing. .edu.my. Baru kita boleh print ni, lepas tu tekan send. Settle the problem. Dah dapat yang kedua ni. Okey, sekarang buka untuk soalan dulu. Okey, ada apa-apa tak soalan? Sampai hot ni, senang je ni. Cikgu Fatihah, okey dah? Doktor boleh try scan tak QR code tu keluar apa? Okey, boleh. Saya pergi dekat yang Gmail kedua tadi. Nanti, kan macam contoh Devi kan? Ni nama Devi ni kan? Saya nakkan nama Devi ni keluar. Saya. Okey, mana sini? Okey. Saya nakkan nama Devi ni keluar. Saya ambil ni, telefon ni, saya test nama Devi pula. Devi. Okey, tekan Devi. Okey, bila dah test dia keluar macam ni. QR code auto attendance EDD. Your response has been recorded. Okey, jadi pergi pada email yang pertama. Pergi dekat Google Sheets. Okey, dia sepatutnya keluar nama Devi. Nampak? Nama Devi dah keluar. Nama dia keluar. Okey, di kelas yang akan datang, saya akan buat dia katakan cikgu nak semua nama Devi ni ada warna kuning. Cikgu anda datang sebab apa? Cikgu nak marking dia. Budak ni selalu hantar lambat apa dan sebagainya kan. Macam mana kita nak buat tu? Kita jumpa di kelas yang kedua sebab kita nakkan nama Devi ni keluar petak kuning macam ni. Tak payah kita buat menu satu-satu. Ya. Sebab ni dah dekat pukul 2 ni, nanti nak masak lagi, nak makan lagi kan. Okey, sebelum saya mengakhiri hari ni, ada tak apa-apa soalan lagi? Okey doktor, insya-Allah. Cikgu Fatihah. Ya, insya-Allah doktor. Saya boleh follow insya-Allah. Boleh follow. Jadi macam ni saya cadang Cikgu Fatihah cuba sedaya upaya buat sampai siap. Kalau dah berjaya, cikgu semua letakkan cikgu punya kejayaan tu, cikgu punya evidence pada Google Classroom kita letak dekat sana. Saya nakkan sharekan Google Drive tu, special Google Drive tu, letakkan cikgu punya Google Doc dan Google Sheet dalam Google Drive berkenaan. Make sure that yang itu sharing open for viewable. Kalau tidak ada saya kena minta permission. Itu adalah step-step tentu bila kita student menghantar kepada pentadbir ataupun pensyarah kita. Kalau pensyarah tu tak dibuka, dia bagi 0 selalu je. Macam tu. Di universiti kami very stringent. If you share with me Google Doc, pastikan saya boleh buka. Kalau tak dibuka, maksudnya kamu tak hantar. You get 0. Macam contoh macam itulah. Ya. Okey, Dr. Masya, betul saya dah buat. Nanti saya try share yang buat. Yes, you try share yang dah buat. Share dengan saya. Saya nakkan nombor 21 sampai nombor 20. Buat cantik-cantik. Buat yang macam ni. Renamekan dia cantik-cantik. Letakkan nama title dia dekat sini. Cantik-cantik letak sini. Kalau cikgu kreatif, cikgu letaklah gambar dia orang.
Nanti di sebab ni dah dekat pukul 2. Sebab nanti di kelas yang lain saya akan tunjukkan macam mana kami buat masa ICT peringkat kebangsaan tu, letakkan diorang punya nama, peserta nama cikgu, dia punya IC dia macam mana dekat sebelah sini. Memang sangat menarik. Jadi dia memang ada step-step dia semua. Okey. Jadi itu dia sebelum saya mengakhiri ni hari ni ya. Jadi kalau ada apa-apa soalan saya bagi peluang untuk semua orang ni, tak ramai ni, baru berapa orang, 20 orang je dalam ni. Kalau nak tanya you tanya sekarang. Lepas kita dah ni nanti payah juga kan. Cikgu Aminah okey tak? Cikgu Aminah? Cikgu Ayu Chong, Cikgu Chai macam mana Cikgu Chai? Okey doktor, saya akan buat semula. Cikgu Suria tolong buat semula, buat sampai berjaya. Sebab dia kejayaan kamu semua, cikgu ni cakap adalah kejayaan untuk guru juga, sebab kita rasa full satisfaction bila student kita berjaya buat apa yang kita ajar pada hari ini. Cikgu Nafisah dia dah keluar dah. Siapa nak keluar tu boleh keluar. Lepas tu saya nak tutup saya punya browser ni. Kalau nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Cikgu Elmi okey Cikgu Elmi? Cikgu Farina? Cikgu Farina okey? Cikgu Asia? Cikgu Harani? Okey doktor, nanti saya try buat yang 20 hingga 40 ya. Boleh buat Cikgu Farina okey, good. Cikgu Elmi nanti cubalah try juga kalau berjaya buat. I think should be okay kot, senang je tu. Alright? Okey Cikgu Farina, Cikgu Fatihah, Cikgu Harani, Cikgu Asia, Cikgu Nur Hazimah, Najimah, Cikgu Muhammad Azfar, Muhammad Sofian, Mas Rina, Cikgu Rina Azmina. Cikgu Rina Azmina, maybe next time kita kena buat personal coaching sebab cikgu kena daripada zero sebenarnya. Ya. Cikgu Siti Alpia, Siti Aisyah, Sohida dan Suria. Ni saja yang 20 orang ada dalam ni. Okey? Betul. Akan cuba sampai berjaya sebab berjaya sebab apa? Yang bagus je sekolah rendah. Sebab sekolah rendah dia tak ada nak scan-scan sebab dia orang tak boleh bawa handphone. Cikgu buat cantik-cantik, buat colour ke dan sebagainya kan, tampal kat buku mereka, buat stiker ke, senang. Lepas tu bila dia dah hantar buku, tadi cikgu pun tak payah tanya. Kadang budak-budak ni bukan macam sekolah mendengar. Boleh tanya, dia boleh jawab. Kadang dia nak tanya, dia takut. Cikgu scan aja. Ambil je buku dia kan, cikgu scan. Kita kan cikgu ajar bahasa Malaysia, tata bahasa. Scan buku tata bahasa, sana dah keluar tajuk dia. Oh, siapa nama? Najimah dah hantar dah tata bahasa pada 2 hari bulan, contoh. Lepas tu nanti lain kali scan lagi. Oh, dia dah hantar. Lepas daripada sana next class kita nak kira pula berapa kali Najimah hantar buku untuk dalam bulan Mac. Berapa kali contohnya Cikgu Nur Hazimah hantar buku dalam bulan April. Jadi benda-benda tu macam mana kita nak buat? Itu kita bagi ke level yang seterusnya. Ya. Kalau tak ada apa soalan, saya nak akhiri ni. Semua okey kan? Okey, kalau okey, jawab okey dan saya akan tutup browser. Kalau tak okey, saya bagi peluang lagi. Doktor, saya nak tanya satu lagi. Maksudnya bila dia scan tu, katakan saya macam tak berapa nak faham macam QR code tu kan. Katakan kita bagi latihan, budak tu scan. Lepas tu kita detect dia punya tu, dia dah hantar tu kan. Maksudnya kita boleh guna untuk next latihan ke? Macam Boleh. Oh. Boleh sebab bila dia scan tu, nanti nama dia akan datang pula pada hari yang berlainan pula. Devi ni, katakan besok you scan, keluar lagi nama Devi. Dia hantar buku lagi. Faham? Oh, maksudnya kita guna banyak kali lah untuk diorang hantar latihan tu? Boleh. Untuk latihan tertentu tak tahu. Kalau nak yang jadi cikgu buat yang latihan lain pula. Sebab ini katakan contoh untuk cikgu ajar pengajian am. Okey, ni tu pengajian am aja. Kalau cikgu ajar sains, kelas lain pula, cikgu kena buat yang lain pula. Sebab cikgu tak nak kumpulkan mereka dalam satu tempat ni. Tapi macam saya aja satu subjek. Saya ajar satu subjek je kan, bio kan untuk form 6 tu. Cikgu ajar biologi, cikgu ajar kelas 1 alpha. 6 setia lah kan, 6 setia. Cikgu ajar pula kelas kedua, kelas tu beta. Untuk beta, saya kena buat kelas yang seterusnya. Untuk ajar macam mana nak masukkan satu beta dekat sini. Kita belajar yang ni dulu cikgu, step by step dulu boleh? Boleh cikgu. Boleh. Jadi maksudnya sekarang saya ajar cikgu macam untuk kelas 1 beta tu, yang katakan ada dalam tu ada 40 orang muncul dekat sini aja. Lepas tu mungkin cikgu tanya juga, macam mana kalau saya ada kelas lain pula, saya nak keluarkan saya nak guna satu je Google Form ni. Boleh buat. Tapi itu nanti saya buat nota dululah. Ya. Maksudnya doktor, maksudnya kalau saya ada budak saya katakan 15 orang kan kelas saya kan, kita kata 6 tu. Saya ajar satu kelas, saya kata 6 atas tu lah sekarang ni kan. Betul. Cikgu boleh letakkan dalam Google Sheet yang sama. Tapi maksudnya, di dalam banyak kali latihan tu kita boleh guna banyak latihan lah. Maksudnya di scan tu kita akan dapat tarikh waktu bila dia hantar macam tu doktor. Betul. Oh, okey. Jadi maksudnya kan dihantar lagi, cikgu scan lagi. Jadi masa tu cikgu boleh buat, nanti kita akan buat lagi sini counting.
Kita akan buat special counting kat sini. Nak tanya nama Sabrina. Berapa kali Sabrina hantar pada saya? Dia boleh? Boleh buat? Kita cuma manipulate dekat dia punya apa nama Google Sheet punya formula je. Boleh. Ya. Tapi kita kita punya level ni kita sampai part ni dulu. Betul tak? Kalau laju-laju kan tak terkejar pula. Boleh doktor. Saya cuba dulu. Boleh. Okey, jadi cikgu-cikgu lain, cikgu Chai okey Sorry, cikgu Fatihah. Terima kasih banyak doktor. Sama-sama. Alhamdulillah boleh. Okey, dah berjaya hari tu. Hari ni sebab dah refresh balik. Dah 45 baru nak buat QR code. Yes, cikgu Asfa okey. Siapa yang dah okey tu boleh live group dah boleh masak atau boleh makan tengah hari. Dapur kena berasap juga. Okey, sekarang dah belajar tu dah berasap dah. Ya, cikgu Seda ya. Benda sudah tu boleh live ya. Kita akan jumpa nanti, saya akan letak dekat grup Telegram untuk kelas yang seterusnya. Cikgu Muhammad akan bagi tahu macam mana kita nak buat yang seterusnya. Sebab yang kedua kita akan juga buat apa nama dia panggil apa perkataan tu, kita akan flashback baliklah apa yang kita dah belajar sebelum kita laksanakan ke level ke kelas yang ke siri yang kedua. Siri kedua ada level 3 Ya, cikgu Seda sama-sama. Cikgu Ayu Chong. Ya, Terima kasih. Elmi ya. Terima kasih. Sama-sama cikgu Elmi ya. Jumpa lagi.